katakan saya bersolidarity lah bersama Alif Tega. Cuma saya tak naik banner apa something like that. Okay. Sebab dia melakukan perkara yang betul. Okay. Dia tak buat benda yang tak betul, which is dia skandal di belakang isteri dia tanpa ikatan perkahwinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, panjang. Yes. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Salam Shah Alam. Salam Shah Alam. Hujan renyai-renyai malam ni Lebat tadi agak macam nak ribut. Kita pun risau je tadi. Yes. Tadi lebat macam nak ribut. Yes, kita Saya hampir-hampir pun kemas membatal semua laptop. Hampir-hampir kita nak batalkan atau tunda. Betul. Kita punya recording pada hari ni. Seperti biasa Mi. Ya, saya. Seperti episod yang lepas. Saya ada pantun. Wah. Hati perempuan jangan dimain. Uish, lain macam. Anda sekarang sedang menonton podcast Marhain. Wah. Maknanya saya kena reply. Kena reply. Saya dah jual, awak kena beli. Aduh. Yes. Episod. Okay. Sorong papan tarik papan. Ya. Podcast Marhain dah di episod yang ke-8. Terima kasih kepada para penonton yang mendengar di YouTube. Yes, betul. Dan mendengar juga di Spotify. Yes. Saya akan letak link Spotify, jadi korang senang lagi nak mengikuti perkembangan podcast Marhain ni. Betul. Dekat ruangan description ataupun search podcast Marhain di Spotify anda. Yes, betul. Setakat ni kita orang tak nak pening kepala, kita orang letak kat Spotify je. Apple Music nanti dulu. Apple Podcast nanti dulu. Apple Podcast nanti dulu. Dan tempat-tempat podcast lain. Betul. Sedikit-dikit lah kita akan upgrade. Yes. Okay. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Yes. Betul-betul. Topik ni. Topik yang orang kata kita nak bincangkan pada podcast kali ni adalah soal Alif Tega. Wah. Di ruang media sosial. Ya, sangat-sangat hangat. Di TikTok Jaya. Yes, di Twitter Jaya, Facebook Jaya. Semua platform. Semua platform mengatakan pasal Alif Tega. Tega. Okay. Dan rata-rata ditibai. Betul. Okay. Rata-ratanya dicemoh, dimarah dan dimeruh, dan dibash. Tapi sebelum tu kita masuk kepada topik yang sedang hangat diperkatakan di Malaysia. Apa perkembangan awak Mi? Oh, minggu ni sementara kita podcast kita rekod lepas dan rekod kali ni. Yelah, sebenarnya kita jumpa seminggu sekali kan. Betul. And then sebenarnya saya tak ada apa yang saya buat sangat. Sebenarnya lebih kepada rutin. Okay. Rutin day job macam tu. Agak tenang Agak tenang dan santai. Malam kadang-kadang saya tengok Netflix, saya tengok cerita Korea. Jadi macam tu lah. Cerita Korea apa yang best sangat Mi? Sebenarnya apa yang best dengan cerita Korea tak tahulah apa yang best. Saya Pelakon dia sama. Betul. Pelakon dia sama. Sebab apa kau? Walaupun saya tak mengikuti secara mendalam cerita-cerita Korea ni, saya tengok isteri saya tengok kan. Saya dah boleh hafal lah. Ini cerita lah itu hari. Tapi ada juga cerita-cerita Korea yang saya lupa tajuk dia. Saya pun layan sekali dengan isteri saya. Memang jalan cerita dia sangat menarik lah. Bagi saya jalan cerita dia sangat menarik. Dan lagi lagi saya suka tengok cerita Korea yang berkaitan dengan crime. Okay. Sebab cerita Korea, drama Korea bukannya cerita cinta sahaja. Ada cerita satu tu namanya saya tak ingat. Partners for Justice. Okay. Jadi dia cerita pasal seorang pendakwa raya yang baru dengan seorang pakar bedah autopsi. Jadi pakar bedah autopsi ni sentiasa bantu menyelesaikan pendakwa raya ni menyelesaikan misteri jenayah ni. Macam tu lah. Tapi awak bukan K-pop fan lah? K-pop fan lah? Bukan. So awak layan Korea movie Korea tu series, dan saya bukan K-pop fan lah? Bukan. Saya bukan K-pop fan. Kita mungkin pasal cerita Korea ni, mungkin kita akan bawa satu episod yang lain. Dia mungkin ada benda yang macam kita nak cakap Tapi kita masuk kepada topik yang kita nak bincangkan pada hari ni. Betul. Dan sebelum tu memang hari ni ketiadaan Iskandar. Yes, mungkin ada viewers yang tertanya-tanya. Betul.
betul. Di manakah hilangnya Iskandar? Sebenarnya dia bukan cuti sakit, bukan Betul. sakit perut. Bukan. Dia bukan ponteng podcast. Bukan. Tapi dia masa baliknya dia masih sibuk. Ya, dia outstation kalau Dia tak salah session saya. dan dalam perniagaan dia. Dan kita harap lah dia Yes. kembali. Sebab topik ni dia antara orang yang paling seronok nak bincang. Betul. Mesti dia suka punya topik malam ni. Memang. Tapi apa nak buat, Dia pun sibuk. Dia pun sibuk. Kita terpaksa teruskan. Betul. Walaupun Betul. kita punya subscriber tak banyak. Walaupun kita ada subscriber, Alhamdulillah dah 100 plus saja tu lah. Lebih kurang lah. And then kita ada viewer pun ada dalam, ada 1,000, ada tak 1,000 kan. Betul. Kami sangat menghargainya lah. Betul. Dan oleh kerana sokongan anda tu lah yang orang pada orang lain tak seberapa. Betul. Tapi pada kami memang sangat besar. Betul. Sebab jumlah tontonan semua podcast kita ni sebenarnya dah menghampiri 500 jam. Oh, dah 500 jam orang tengok. Yes, 500 jam. Bersamaan lagi dengan 17 view mengikut analitik YouTube bagilah. Dan saya terkejut dah. Dan apa tu, memang podcast kita ada yang ratus-ratus. Betul. Tak ada yang puluh-puluh lagi. Betul. Tapi rata-rata dia menunjukkan kita ni podcaster baru. Betul. Dan orang memberi sokongan atas podcast kita. Betul. Dan kita sangat menghargainya lah. Yes. Dan yang paling kita suka sebenarnya lalui proses tu. Yes. Dia punya proses dia sangat seronok. Betul. InsyaAllah kita akan terus menyajikan perbincangan podcast dalam isu-isu semasa dan memberi manfaat kepada pendengar-pendengar. Yes. Dari semasa ke semasa lah. Betul. Dan stay tune lah untuk podcast-podcast yang seterusnya. Yeah. Kembali kepada Alive Tega. Apa cerita sebenarnya bang? Apa cerita? Saya baca-baca gitu je dekat X kan. Saya tengok tapi ramai orang bash dia. Yes. Apa yang sefaham abang pasal cerita ni? Sefaham saya lah mengenai pasal hujan lebat balik. Minta maaf kalau ada gangguan audio. Betul. Kita akan sedaya upaya bersihkan audio daripada tu. Tadi dia dah nak habis tapi kali ni dia top up balik. Maknanya pintu langit terbuka balik. Yes. So kita mendoakan juga rakyat Malaysia selamat daripada malapetaka banjir. So Yes. saya nak ingatkan juga kepada semua makin lebat. Makin lebat. Sampai ada gangguan. Kita punya sound pun kat sini ada gangguan juga. Betul. Dia macam tak boleh nak detect sound mana dia nak tangkap. Okay, so jangan lupa untuk parking kereta di kawasan yang selamat. Betul. Sebab Itu yang paling penting. Betul And then disimpan dokumen-dokumen rasmi. Yes. Dan ikuti perkembangan semasa yang diberikan oleh pihak berkuasa jika terjadi di banjir di tempat betul, anda. betul. Okay. So kembali kepada Alive Tega. Okay. Kembali kepada Alive Tega. Alive Tega ni cerita dia ni loving couple lah dekat sosmed lah. Okay. Dia ada channel YouTube dia dan ramai, dan dia pun merupakan contoh kepada couple-couple baru berkahwin. Okay. So saya sendiri pun tak layan dalam Tega ni. Okay, tapi bila dia dah naik baru kita tengok siapa dia ni. Dia ni kerja apa yang dia buat kan. So saya tengok dia buat buku. Mungkin saya pun tak perasan tu dia buat buku. Tapi itulah, bila kita cakap pasal Alive Tega ni, dia rentetan dia yang tu, dia tiba-tiba dia macam kelihatan sugul. Okay. Dan bini dia bawa dia pergi berubat dengan orang alim lah. Okay. Dan dia katakan diagnose daripada berubat tu, dia ni terkena dengan penyakit ain. Okay. Kita pernah bincangkan dalam kereta dengan sekalian penyakit ainan. Itu mungkin kita dalam episod lain. Penyakit ain ni macam mana? Okay, kepada para penonton pun ramai pun tahu pasal penyakit ain ni macam mana. Betul. Okay, so bila dah situ, tiba-tiba lepas dia dah habis berubat, isteri dia bawa berubat kan tu sebab dia kena penyakit ain, tiba-tiba dia kahwin dua. Oh, macam tu. Dan masa dia kahwin dua ni, isteri dia sedang sarap mengandung. Dia punya kahwin lain. Dan dia kahwin lain ni di sempadan. Oh, maknanya bukan di Malaysia. Bukan. Jadi dia tak kalau tak perlu silap minta, saya di sempadan. Dia tak perlu minta persetujuan isteri pertama macam tu. Something like that lah. Kan? Okay. So soal netizen bash dia sebab dia berlakunya kahwin out of the blue, macam Abang Tesla. Out of the blue, tiba-tiba kau kahwin dua. So mana yang kau loving couple selama ni? Tak cukup ke isteri kau yang ada sekarang ni? Yelah. Betul. Yang bersama-sama kau bertahun-tahun. Sebab kisah kehidupan dorang dipaparkan di YouTube. Serba sedikit dah secara surface ni lah. So itu yang menjadi orang kata bualan. Dan juga
dan dia dikecam. Dan saya personally tak menggambarkan pendapat podcast Marahin secara amnya. Saya sebenarnya bersama dengan Alif Tega. Oh, bersama? Saya bersama dengan dia. Berbeza dengan saya tak setuju. Okey, saya faham. Okey. Sebelum kita borak ni pun, sebelum kita mulakan podcast ni pun, awak dah nyatakan kita borak-borak peraan. Yes. Saya faham. Tapi kenapa saya bersetuju dengan Alif Tega ni, dan boleh katakan saya bersolidariti lah bersama Alif Tega. Cuma saya tak naik banner apa something like that. Okey. Sebab dia melakukan perkara yang betul. Okey. Dia tak buat benda yang tak betul, which is dia skandal di belakang isteri dia tanpa ikatan perkahwinan. Oh, faham. Sebab tu abang rasa itu adalah perkara yang betul lah dilakukan. Perkara betul lah dilakukan. Dia come out walaupun dia sorok perkahwinan dia, dan after that dia come out. Okey. Saya dah berkahwin, dan dia juga memuji isteri dia bahawa isteri dia adalah terlalu sempurna. Something like that dah. Saya pun tak ingat ayat full dia. Okay, so dan saya bersama Alif Tega, kalau Alif Tega tengok lah channel kita ni, channel kecil kita ni, saya bersetuju dengan tindak kawan sebab awak buat benda yang betul. Okay. Walaupun di saat kecaman daripada isteri-isteri, para isteri, sebab saya dekat office pun para isteri saya sendiri. Tiba-tiba saya asalnya tak tahu pasal benda ni, tahu sebab isteri ni yang memberi komen awal. Sekarang Persatuan Isteri-Isteri Malaysia semua tengah kecam. Jangan kata Persatuan Isteri-Isteri, Persatuan anak-anak dara pun mengecam. Betul. Jadi apa masalahnya Mi bila pada apa point of view, awak punya world view lah mengenai isu Alif Tega ni dan perkahwinan kedua, iaitu poligami. Sebenarnya poligami. Macam tu. Okey, bagi saya macam ni tau. Saya faham dalam Islam boleh kahwin sampai 4 yes. dan sebagainya. Tapi bagi saya benda tu salah dan tak betul. Sebab sekarang ni dia kahwin masa wife dia tengah pregnant. Okay. I mean like macam kau takkan tak ada perasaan kesian dekat kau punya wife dan tengah pregnant, tengah syarat mengandung, kalau tak saya 5 bulan yang saya tengok, dan kau ada anak pula. Jadi tiada masalah rumah tangga pun saya tengok daripada konten. Kalau kita tengok secara mata kasarnya, tak ada masalah rumah tangga. Tapi kau memilih juga untuk berkahwin lain. Lain lah kalau wife kau ada masalah, mungkin itu another reason. Jadi bagi saya benda tu tak patut lah Alif Tega ni buat dekat dia punya wife. Jadi, bagi saya macam tu. Betul. Jadi dia macam ni, saya cakap dari sudut seorang suami. Okay. Dan saya mempunyai pengalaman yang lepas. Kita tak bincang lah pasal benda tu. Okay. Tapi pada siapa yang mengenali saya secara rapat, memang saya boleh bercakap pasal hal ni lah. Bukan nak kata saya akan kahwin dua. Bukan kata tu. Tapi sebenarnya suami ni memendam rasa yang sangat banyak. Okay. Macam kita walaupun kita rapat ni, saya tak boleh cakap dan hatta masuk kat podcast masalah rumah tangga. Betul. Dia jarang tau dia berlaku di antara suami dan suami dengan kawan. Betul. Sangat jarang. Betul. Ni bini aku pening kepala lah ni. Hari-hari aku cakap ni, dia buat ni. Aku masuk balik rumah patutnya dapat senyuman. Tapi sebenarnya dia jadi dapat singa lapar. So benda-benda macam tu sebenarnya lelaki memendam rasa. Faham? Okay. Dan bila awak cakap pasal kehidupan YouTube yang dipaparkan, seperti seolah-olah macam itu adalah kehidupan YouTube. Semua yang indah-indah. Semua yang indah-indah untuk view and untuk memberi manfaat kepada orang lain. Betul tak? Saya yakin kebanyakan YouTuber dia nak memberi manfaat kepada orang lain. Betul. Jadi dia takkan nak letak benda-benda yang jelek dekat situ kan, yang cacat, cela kat situ. Faham? Jadi dia secara automatik letak benda yang utopia untuk tontonan apa orang-orang dekat yang melihat dia dekat YouTube. Faham? Jadi kita tak boleh nak assume sebenarnya perkahwinan dia tu bahagia. Dan semua benda macam tu. Yalah, sebab kita pun tengok dia dekat YouTube je kan. Kita tengok konten dia je kan. Dan kebanyakan lelaki daripada Seoul, Abang Tesla. Dia, kalau kita tengok, there's a part of dia merahsiakan sisi kelemahan isterinya. Okay. Berbanding dengan yang isteri akan membuka aib suaminya yang dah berkahwin dua pada waktu tu. Faham? Okay. So jadi
saya tengok ada benda tau, macam lelaki yang masih menahan, masih yang tu. Dan jika macam awak cakap tadi, jika dia tak bahagia, perkahwinan tu akan berakhir dengan perceraian. Betul. Betul. Jadi kita boleh assume, teori saya lah, dan mengatakan Alif Tegar bersama isterinya bahagia, tapi ada benda yang tak cukup dekat situ. Faham. Tapi kalau kita nak mencari kesempurnaan kan kita takkan jumpa. Betul. Bila awak cakap pasal kesempurnaan, memang takkan jumpa. Baik sang isteri pun tak ada kesempurnaan, dan suami tu pun tak ada kesempurnaan. Betul. Tapi kelebihan suami ni diletakkan supaya dia boleh berkahwin secara poligami. Dan perkahwinan poligami ni, kalau di kalangan feminism, feminis di luar sana kan, memang akan cakap monogami je lah. Tapi akhirnya ada masyarakat kita, ada wanita-wanita di luar sana yang sekarang jadi andartu sebab terlepas daripada orang kata sweet time untuk berkahwin tu. Faham. Dan ada juga di kalangan kawan-kawan saya dan di luar sana juga yang sebenarnya tak kisah dah. Dia redha kalau dikahwin jadi isteri nombor 2, nombor 3 atau nombor 4. Janji dia berada dalam keluarga tu tersebut. Faham. Kita tengok short term, macam awak cakap lah, dia macam tak cantik kan. Tapi awak tengok kalau long term, dia selesaikan banyak masalah sosial. Bila perempuan tu sendiri, kalau katakan dibiarkan tak berkahwin sampai umurnya tua, siapa yang nak jaga dia? Betul juga. Dia tak boleh lahirkan anak. Betul. Okay, of course lah, dengan tabur uji ke, dengan apa ke, dia boleh lah. Tapi kata Malaysia tak buat lagi benda-benda macam tu. Betul. Dan setengahnya mengambil anak angkat. Dan anak angkat ni tak ada talian biologi. Yes. Dia easily boleh lupakan mak angkat dia. Betul. Nama pun mak angkat Cuma saya ada nak sentuh sikit lah bang. Pasal saya tak tahulah, tapi dia permulaan kepada segala-gala benda dia ni bermula bila seseorang tu curang. Cuma definisi curang lah bagi saya. Saya tak cakap lah abang, apa namanya, Alif Tegar ni curang. Bukan betul kan. Tapi saya rasa dia bermula bibit kahwin dua dan sebagainya. Hatinya berbelah. Hatinya berbelah dan start curang dan sebagainya. Cuma kena faham lah definisi curang tu. Yang sefaham saya, bagi saya adalah bila kau ada someone, and then kau bercinta atau kau ada skandal dengan someone lain. Kalau kawan dia bukan curang kan. Kita diajar untuk monogami ni. Baik kita couple dekat zaman sekolah, kita kena penuh monogami. Kita kena setia. One to one. Betul tak? Kita kena setia one to one. Betul. Tapi hakikatnya dalam ajaran Islam, bukan kita nak pergi ke arah keagamaan lah. Saya tak ada background untuk cakap pasal ni kan. Sebenarnya kena ada poligami. Kita hanya monogami dengan Allah. Faham? Bukan dengan manusia. Faham? Kita tak boleh berharap dengan manusia. Dan kalau ikut kata-kata hikmah, galau. Okey? Cinta-cinta galau cinta tu tak semestinya memiliki. Wah. Betul. Hakikatnya tu cinta tak semestinya memiliki. Betul. Dan ada juga, ini isteri saya mention lah. Dia cakap dengan saya mention lah sebab bila saya tanya pasal benda ni kan. Kalau terjadi benda yang sama dekat isteri boleh kahwin dua. Memang apa perasaan suami bila isteri diberikan hak tu? Ya, mesti kita sakit hati. Betul, kita sakit hati, betul tak? Tapi soalnya sekarang, dia kena tak boleh dua-dua, boleh monogami. Kita tahu it doesn't work like that. Faham? Okay, kalaulah awak, kalau mungkin awak boleh agak walaupun awak tak masuk lagi dalam gerbang perkahwinan, kalaulah kuasa untuk melafazkan taklid cerai tu diberikan kepada isteri, saya rasa pejabat agama penuh. Ya betul. Hari-hari sehari 3 kali cerai. 3 kali rujuk, 3 kali cerai. Dia boleh jadi situ. Macam tak payahlah. Mungkin untuk bagi saya faham kat awak dengan para penonton yang belum masuk gerbang perkahwinan kan. Ada orang yang 1000 kali clash dalam zaman penciptaan dia dengan satu perempuan tu. Betul tak? Betul. Minggu ni clash. Sebab kuasa tu diberikan sama rata. Faham. Pasal tu kita ada agama yang governing body kita. Islam mengatakan kuasa tu dekat lelaki dan kuasa berkahwin tu dekat lelaki. Dan Islam sebenarnya ada kriteria lah untuk berkahwin ni apa semua. Dan pro wanita akan cakap kata ini penyakit punai ni.
Betul tak? Betul. Kan? Ni sebab kau gatal lah. So dalam kau benda-benda Islam, kau kata sebab dalam Islam boleh, jadi kau ikut. Tapi benda-benda lain, sembahyang kau tak ikut, sunnah Nabi lain kau tak ikut, tapi bila bab berkahwin kau ikut. At least ada benda kau ikut. Jadim tak jadim, belakang kiram. Ada benda ikut. Faham. So janganlah kita nak tolak semua. So Cuma saya fikir macam kalau kata kalau ada seorang tu dia kahwin dua kan. Okey. Satu, apakah perasaan isteri pertamanya tu? Yang biasa kita dengar adalah mesti isteri yang lama tu dipinggirkan. Mesti akan di orang berlaku ketidakadilan lah. Berlaku ketidakadilan, diketepikan. Saya fikir kalau boleh dibahagi balance dari sudut dia punya nafkah dan kasih sayangnya tu, zahir ataupun batin, dan saya rasa tak ada masalah. Cuma apa yang netizen nampak sekarang ni mungkin orang kata apa, the bad side saja. Jadi the good side tu dia tak berkongsi. Kita faham sebab saya tengok video dekat TikTok, video dekat YouTube, semua tengah bash kan, semua betul tengah kecam abang apa nama? Alif Tiga ni kan. Saya tengok macam-macam dan sampai ada lontarkan ayat-ayat yang kesat. Betul. Jadi ada juga YouTuber ataupun content creator lain pick up benda ni. And then dia cakap kau tak payahlah nak sibuk pasal rumah tangga hal orang. Betul. Dia cakap macam tu kan. As long as dia punya isteri tu okay, happy dan boleh terima, then apa kena-mena dengan kau? Ada content creator yang pick up macam tu lah. And then saya bukanlah nak side mana-mana pihak, tapi cuma bagi saya kalau kita dah ada pasangan tu, kita setia je lah. Bagi saya lah. Yelah abang pun, saya pun belum kahwin kan. Betul. Mungkin nanti kalau saya dah kahwin pun pemikiran saya akan berubah. Saya tak pasti dan tak tahu benda tu. Biasanya ni kan macam para penonton ingat aku minta nak kahwin dua tau. Tapi sebenarnya aku yang tak jadi. Aku yang takkan kahwin dua. Orang yang kata tak, saya setia pada yang satu. Usually dia yang akan kahwin dua. Sebab saya hidup dalam pengalaman lah. Ada kawan-kawan saya kata dah kahwin dua. Itu hari kan. Engkau lah nombor satu, engkau lah bunga Rafflesia kan. Saya faham. And then cuma macam tu lah. Kalau saya satu je dah cukup. Kenapa nak banyak-banyak? Kalau saya fikir macam tu kan. Ramai ada juga kata-kata penjangga. Lelaki ni diuji bila dia mempunyai segala-galanya. Okey, betul. Saya pernah dengar. Dan kebanyakan kisah yang kita dengar dekat TikTok Jaya, di media sosial Jaya ni kan, di Facebook Jaya ni, bila orang tu dah senang sikit, dan baru dia akan lupa, dia akan diuji. Dia akan diuji dengan macam ni. Dan pasal tu kan, magnet dia bila ada kesenangan dan kekayaan tu, dia magnet kepada orang. Orang tu nak menumpang kasih, nak menumpang kekayaan. Dan soalnya isterinya sudah cukup. Faham. Cuma ada juga kes yang kecil yang dia ni tak mampu. Dia tetap kahwin dua. Ada juga saya tak nafikan lah. So kebanyakan lah 90% bila dia mempunyai kekayaan, dia mempunyai kesenangan, dan dia berkahwin dua, tiga dan keempat. Dan ada juga cerita-cerita yang didendangkan menemui fasa kebahagiaan sampai ke anak cucu. Walaupun dah berkahwin tu, macam contoh Saleh Yaakob. Okay. Dan kita rasa, dan saya rasa saya nak galakkan kepada masyarakat, kita kena buat benda yang betul. Bukan buat benda yang tak betul. So kenapa ada cerita juga, macam nak menjawab soalan awak juga, kenapa diorang ni macam tak boleh settle down bila yang dah berkahwin dua? Sebab bini pertama dah lah kahwin tu dia tak bagi. Dah kahwin kedua, dah jadi, dia bergaduh. Setiap kali balik pun bergaduh. Jadi untuk mengelakkan pergaduhan tu, udahnya dia mengabaikan isteri yang pertama. Faham. Dan okey, ada juga kisah-kisah yang katakan isterinya dipukul, sampai dia nak kahwin kedua. Semua kita dengar kan dalam kisah ni. Sebenarnya lelaki tu awak pun lelaki, dan kebanyakan lelaki di luar sana pun akan memahami, lelaki takkan trigger nak memukul sesuka hati wanita tersebut kalau dia tak mencabar lelaki tersebut. Betul tak? Itu betul. Dia bila dia kau trigger, betul, dia akan, kelakian dan kesabaran tu akan lama-lama makin menipis. Betul. Part tu memang kena faham betul. Sebab lelaki dia ada dia punya
trigger point dia yang dia memang tak suka benda ni. Kau buat benda lain dia boleh terima. Betul. Tapi benda ni ada few things yang kau buat tu dia takkan boleh terima dan membuatkan dia rasa tercabar sebagai seorang lelaki. Betul. Dan itu menyebabkan dan dia kata dia dah pukul saya dan dalam tu dia kahwin dua apa semua. Semuanya perempuan cerita semua benda yang negatif pasal lelaki. Yes, itu dia. Perbincangan yang hangat walaupun hujan dan pastinya dikutuk oleh para wanita di luar sana. Tapi dengarlah. Betul. Ini luahan dari hati seorang lelaki. Mungkin bukan daripada suami atau girlfriend anda. Yes. Tapi begitulah sebenarnya hakikatnya sebenarnya. Betul. Benda ni dia takkan jadi kalau dua pihak tak bertepuk tangan. Yes, betul. Okay. Dia takkan yalah betul lah. Takkan bertepuk sebelah tangan. Macam mana ayat tu? Dia dua pihak kena berpelukan. Itu lain. Dia takkan jadi kalau bertepuk sebelah tangan. Yes. So dia ada dua tangan dia bertepuk. Betul. Tapi bang, bagi saya apa yang Alif Tega buat ni tak betul. Kenapa lagi? Tak betul. Okey, lagi satu point Saya rasa macam ni tau. Sebab kalau lah dia nak kahwin dua. Okay. Kalau dia nak kahwin dua, dia gentle je lah, bagi tahu dengan isteri pertama dia. Kenapa dia nak kahwin dekat border? Okay. Saya akan jawab ni. Sebab benda tu kan sebab benda tu dia perkahwinan tanpa kebenaran, berpoligami, something like that kalau tak silap saya. Dia secara undang-undang di Malaysia dia salah. Betul. Okay. Betul. Sebab dia kena ada kebenaran daripada isteri yang pertama. Okay. Tetapi ikut dia, orang kata dia bend the rules lah. Okay. Tapi sebenarnya ni satu fakta yang awak tak tahu. Okay. Katakanlah lepas ni, bukan saya mendoakan lah. Okay. Katakanlah awak lepas ni terjatuh cinta. Awak dah kahwin, datang awak jatuh cinta ke perempuan yang kedua. Isteri awak yang pertama 99% takkan bersetuju. Dan ini menyebabkan berlakunya dia bend the rules, dia kahwin kat sepadan dan dia register balik kat sini. Faham. Tapi bagi saya pula yalah, kita tak boleh biasakan benda yang tak betul. Dia betul dan tak betul. Betul. Sebab saya faham mesti government, mahkamah syariah dan sebagainya, majlis agama Islam, dia dah buat satu rules. Kalau nak berpoligami kena apa orang kata, kena minta kebenaran isteri pertama. Betul. Untuk menjaga hati, perasaan dan kebahagiaan dan rumah tangga itu sendiri. 99.9% isteri di Malaysia ni tak akan benarkan suami dia kahwin yang kedua. Walaupun Jabatan Agama kata minta kebenaran. Betul lah. Dan itu yang terjadi. Faham. Dia sebenarnya macam ni. Lagi satu, bukan nak kata Alif Tega saja yang akan bertindak macam ni. Dan orang lain terpaksa kahwin di sepadan ataupun terpaksa merahsiakan perkahwinan dia sebab dia nak mengelakkan penceraian ni. Sebab perempuan ni akan cakap, isteri ni akan cakap, ceraikan saya dulu, ceraikan saya. Kalau nak sangat kat perempuan tu, ceraikan saya, biarlah saya. So dia nak mengelakkan, dia masih sayang isteri pertama. Faham. Tapi dia dah tersayang tu, sebab macam saya cakap tadi, cinta tu tak memiliki ni. Betul tak? Betul. So mengelak perceraian ni kita tak nak. So dia kahwin lagi satu. Faham. Sepatutnya happily ever after lah. Dan ada juga yang after marriage ni, ada yang bini pertama dan bini kedua yang takkan bertegur siapa sampailah ke mati. Betul. Bila benda ni terjadi. Betul. Dan benda ni semakin lama, walaupun 99.9% wanita di luar sana tak menyokong poligami ni, benda ni semakin lama semakin popular. Di zaman 70-an benda ni tak berlaku sepopular sekarang. Betul. Mungkin pejabat agama boleh komen kat bawah kadar peratusan peningkatan perkahwinan yang kedua tu. Betul. Di sepadan dan di tu lah. Sebenarnya yang data sebenarnya dekat sepadan. Pejabat agama Thailand, Thailand. Dia ada data. Betul lah. Macam mana pun dia tetap jadi satu kesalahan. Tapi dia boleh bend the rules lah. Dia register balik kat sini dan dia denda soal-soal lah.
bila cerita pasal kahwin dua ni kan, yes, apa yang terlintas di fikiran saya kalau orang tu ada anak. Jadi apa sebenarnya perasaan anak-anak dia tu? Bagi saya dia macam bila kau kahwin dua, kau ada bini lagi satu, dia menjerumus kepada ketidakbahagiaan rumah tangga tu. Macam tu, mungkin ada anak-anak dia mungkin rasa malu dengan kawan-kawan. Betul. Dan mungkin akan berlaku pergaduhan yang banyak. Kadar pergaduhan dalam keluarga tu akan banyak. Jadi bila dah ada kahwin dua ataupun bercerai-berai sebagainya, berlibatkan dengan anak, saya rasa benda tu dia jadi lagi complicated. Dan benda tu dah jadi satu keluarga yang tak sihat. Selalu bergaduh, anaknya terbiar, menjurus pula kepada masalah sosial. Kemudiannya berebut harta, something like that. Berebut harta. Saya fikir ke arah tu lah. Dia betul ni. Sebab tapi yang kelakar ni dalam masyarakat yang zaman sekarang kita nampak soal skandal menyendel ni, sondol menyondol ni. Sondol menyondol dah jadi normal yang kita sedih untuk lihat dan semakin normal. Betul. Baik lelaki atau perempuan. Tapi bila masuk gerbang perkahwinan, baik si lelaki, especially si perempuan, yang saya percaya sekarang pun banyak skandal juga. Oh, sekarang you kena monogami. Dulu masa dia simpan banyak spare, and then dia pilih suami dia, sebab suami dia pakai walk kereta Honda. Dan dia tinggalkan suami dia yang pakai Chris tu. Dia tinggalkan dia punya boyfriend lain yang pakai motor cabuk tu, sebab dia itu. And then bila dia expect tu, dia nak kata kau monogami dengan aku. Betul lah, kita tak nafikan. Dalam lelaki dan wanita ni, there's no equality sebenarnya. Betul. Dan dalam Islam dan dalam masyarakat kita Melayu pun, kita meletakkan wanita tu lebih tinggi di tempat yang bukan orang kata boleh diukur. Betul. Dia special place lah dalam hati kita, betul tak? Dan lagi satu, ramai orang tak tahu, suami ni memanglah dia cik beras sendiri, and then sebenarnya dia tanggung dosa sang isteri. Pasal tu dia punya power perceraian tu ada dekat dia, dan dia boleh berpoligami. Dan bila dia berkemampuan, dia akan berkongsi kasih. Dan dia akan buat dia punya unit keluarga itu lebih besar. Itu je yang buatkan bini kedua selalunya nak berdamai dengan bini yang nombor satu. Tapi bini nombor satu yang takkan boleh terima kehadiran bini yang kedua. Betul. Jadi dia takkan jadi utopia yang lelaki tu mahukan. Ada yang jadi yang dah berdamai, duduk sebumbung lah, so on, kan? Tapi saya yakin dia tetap akan menjadi masalah. Dan bila lelaki mengambil keputusan untuk kahwin kedua tu, dia tahu beban masalah yang dia hadapi. Dan dia tetap mengambil sebab dia dah tak ada pilihan lain. Kerana cinta tu telah dikongsi dengan wanita yang kedua, ketiga dan empat. Betul lah. Yes. Saya pandai cakap lah, tapi saya tak berani nak buat lah. So saya dan saya pun tak nak masuk dalam konflik seperti begitu rupa lah. Betul. Dan insyaAllah saya bahagia lagi bersama isteri saya yang pertama. Dan saya tahu di luar sana suami yang menyimpan hasrat untuk berkahwin kedua. Sebab kadang-kadang macam kita cakap tadi dia tak bertepuk. Betul. Dia takkan bertepuk sebelah tangan. Dan si isteri pun ada juga yang mengabaikan suami. Kita sibuk dengar kan, suami mengabaikan isteri, tak bagi nafkah. Betul. Kan, pelupakan isteri rumah, pergi mancing 24 jam. Macam tu lah, mancing. Konten-konten mancing, laki bini gaduh tu dia memang popular. Jangan kumpau je. Jangan kumpau je kan. Betul tak? Tapi ramai laki sebenarnya malah nak cakap pasal diri dia yang diabaikan oleh isteri. Bila perkahwinan tu dah berlangsung lama, dia tak ada tempat untuk mengadu. Dan saya pun tak nak jadi tempat untuk korang mengadu masalah tu kan. Saya bukan kaunselor, tapi saya faham hati-hati suami di luar sana. Faham. Saya ada nak share something lah. Kalau cerita pasal apa tadi, suami tu diabaikan oleh isteri kan. Yes. Saya tak pernah berkahwin. Mesti tak pernah. Belum lagi. Dan masih saya bujang lagi. Pada siapa yang berminat dengan Jimmy, boleh letakkan nombor telefon ataupun email direct kepada admin. Tak payah email. Tak, sebab dia benda tu private. Betul. Saya tidaklah pernah berkahwin. Cuma saya dulu lalui satu fasa percintaan yang lama. Dan Cinta Agung lah.
Lebih kurang lah kan. Okay. Lama 4 tahun. Okay. Ui, 4 lama. tahun. Saya bercinta dulu 4 tahun tau. And then apa yang saya sedar pasal yang tadi, point tadi ni adalah bila lama-lama kita bercinta atau kita berkahwin lah kan. Dia dah tak ada spark. Okay, faham. Bibit cinta pada asalnya, pada mulanya masa nak tackle, masa baru-baru bercinta tu, baru-baru fasa mengorat ni kan. Fasa mengorat. Macam orang cakap, baru-baru bercinta tu kentut bau wangi. Yes, berbunga-bunga. Berbunga-bunga semua. Semua bendanya indah belaka. Macam tu kan. Jadi bila lama-lama saya sedar yang rupanya tak ada, kurang spark tu. Jadi membuatkan kita you pergi kerja, you dah balik kerja, you pergi kerja dah balik, something like that. Macam tu je. Jadi vanilla plain. Jadi plain je. Dan sebenarnya penting juga saya nampak spark tu. Mungkin saya gagal dalam percintaan tu disebabkan kekurangan diri saya sendiri. Betul. Betul lah. Tapi saya tidak nafikan yang bahawa sebenarnya both of parties tu memang kena main peranan. Yes. Dia tak boleh lah kalau cerita dah kahwin, tak boleh lah si suami je yang kena give everything support kan. Tapi perlu kan sang isteri untuk main peranan dan sebagainya. Betul, jadi bila benda tu dua-dua dapat apa yang dia nak, dan tak ada masalah. Betul. Dan bukan cerita tak ada masalah aje. Dan laki kau takkan cek orang lain. Betul tak? Betul. Kadang-kadang sang wanita akan cakap, saya dah berikan segala-galanya. Yes. Anak dah ada. Masa dulu kita sama-sama susah. Betul tak? Betul. Tapi tetap tak cukup. Betul. Ada yang tertinggal sebab macam kita bincangkan tadi, ketidaksempurnaan seorang manusia tersebut. Betul. Seorang lelaki tak sempurna apabila melihat wanita lain. Seorang wanita pula rasakan dirinya dah sempurna dan ingat suaminya takkan diambil dan disondol oleh wanita lain. Faham. Betul lah. Bila soal abaian tu dan spark tu tak di-spark dalam institusi perkahwinan, macam awak cakap tadi, institusi orang kata percintaan. Okay. So itu yang menyebabkan diabaikan, dan macam awak senang lah, semudah hubungan tu berakhir begitu saja. Yes. Tapi bila masuk gerbang perkahwinan, dia dah dihitam putihkan di dunia dan di akhirat. Betul. Jadi perceraian tu merupakan option yang terakhir. Betul. Jadi pasal tu sang lelaki mengambil keputusan untuk kahwin kedua, untuk mengalihkan masalah. Dan tidak, kalau katakan I tak suka lah you pakai macam ni, perempuan pantang kita cakap macam tu. Betul. Masak you tak sedap hari ni. Dia reda je sebenarnya. Betul. Ada lelaki yang di luar sana yang akan cakap lah, akan outspoken. Tapi ada lelaki yang mahir untuk mengelakkan pergaduhan. Dia pendam. Ada setengah orang cakap kan, dalam hubungan ni dia komunikasi tu adalah perkara yang penting. Betul. Communication is the key dalam hubungan tu kan. Yes. Tapi kadang-kadang saya fikir kalau komunikasi aja tak cukup. Yes. Tapi itu tunjang utama Mi. Dan kita pun pernah dengar kata-kata berjangga, kebenaran itu pahit. Betul. Adakah isteri bersedia untuk menelan pil pahit kebenaran bila suami bercakap terus terang? Betul. Itu yang jadi masalahnya. Bukan kita tidak berkomunikasi. Kita komunikasi tapi dia pula tak boleh terima. Dia jadi macam tu kan. Itulah. Saya bukanlah nak mengungkit cerita lama ke dan sebagainya. Cuma share je lah. Sebab saya tak ada pengalaman berkahwin. Jadi macam itulah, saya ada pengalaman bercinta. Saya doakan awak menemui jodoh awak dengan cepat. Amin. Okay, so dan awak pun ada pengalaman kan, dan di podcast ni bila kita membincangkan benda tu. Tapi kita tak boleh lah buat pre-marriage punya agreement. Awak kata awak takkan berkahwin dua. Sebab kita tak tahu apa akan jadi pada masa hadapan. Betul. Mungkin awak jadi podcaster yang lebih terkenal berbanding dengan saya satu hari nanti di podcast di Astro. Setaraf dengan KJ. Masa tu mungkin saya akan diuji. Masa tu baru ada diuji. Betul. So benda-benda macam tu lah yang menyebabkan kita ni seorang lelaki, kita akan ada pilihan lain. Dan pilihan lain tu dituduh sebagai gatal punai, penyakit punai. Kan? Betul. Penyakit burung lah kan. Sebegitu sekali. Tapi kita tahu sebenarnya lelaki tak bertunjang 100% pada burung. Betul. So
saya tak nak nasihatkan wanita-wanita di luar sana. Okay. Just you dengar, you nak kutuk, you komen lah kat bawah. It's okay. Kita terima. Selagi kita terima. Asal saya lah. Betul. Macam awak menyuluhi pro pada wanita. Saya pro pada lelaki dan solidariti. Bersama dengan Sol, bersama dengan Abang Tesla, bersama dengan Abang Alif Tega. Tapi tak semestinya saya mengikuti. Macam kita minat bola kan. Betul. Kita minat bola. Tapi tak semestinya kita turun padang hari-hari main bola. Dia begitu. Betul. Setuju. Dan saya nak mengajak masyarakat buat benda yang betul, walaupun ada salah dekat sepadan. Betul. Dan segala-galanya yang berlaku di sebalik tabir, kita sebagai orang luar tak tahu. Dan janganlah kita menuduh orang tersebut sebagai penyakit burung dan sebagainya. Betul. Dan sekarang pun saya nampak lagi satu benda pasal masalah rumah tangga kan. Lagi sekali dia puncanya datang daripada media sosial juga. Betul. Kita tengok laki tu buat konten, bagi hadiah, bagi apa segala-galanya kat isteri, bagi rumah, surprise, beli kereta mahal dan sebagainya. Jadi saya faham bila perempuan tengok konten tu dia akan macam, kenapa aku tak dapat macam ni? Kenapa suami aku tak bagi? Membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan. Itu pun satu masalah juga saya rasa kan. Kita terlalu sibuk pasal orang lain, sedangkan kita punya rumah tangga atau diri sendiri kita tu kita tak jaga, kita tak manage betul-betul. Kita lelaki kat sana mesti pernah kena tuduh dengan suami. Macam awak cakap tadi, masalah dah tak ada spark kan. Dulu masa bercinta, bukan main. Pintu kereta pun dibukakan. Betul. Sekarang kau tekan dalam tu sendiri. Itulah. Betul. Masalah macam tu lah saya nampak. Bila terlalu banding-bandingkan di social media dan sebagainya, dia jadi ada rasa macam ni, hasad dengki, ada rasa cemburu, ada rasa betul. Dia ada rasa macam tu. Itu yang susah. Sebenarnya cukuplah kalau kita berpegang kepada syukurlah dengan apa yang ada. Yes. Dan kalaulah wanita tu diabaikan oleh seorang suami tu kan, berkomunikasilah. Betul. Elakkanlah pergi menuju ke fasa perceraian. Elakkan pergi ke bomoh juga. Itu satu hal juga ni. Jangan dibomoh pula laki. Jangan dibomoh pula. Dinasi kangkangkan. Betul. So kita dekat podcast Marahin membincangkan isu semasa dan memberi pendapat kita, dan semoga dia memberi manfaat. Yes. Sebab saya kesian dengan Alif Tega yang dikecam. Banyak pahala dia dapat. Still ada pro dengan cons dia. Ada pun saya nak kata dia tindakan dia 100% betul pun tidak. Betul. Dan nak dia kata pun dia tak salah sempurna. pun tak juga. Nak kata salah pun dia tak juga. Dan betul. Ini masalah rumah tangga mereka. Tapi mereka buka di media sosial. Betul. Dan sebenarnya boleh dijadikan sebagai konten. Sebab kita secara umum, kita 2 minggu lepas kita tahu hakikat satu syarikat yang live dan berskandal dengan bosnya sebenarnya tidak betul. Kita malah nak cakap lah. Betul. Tapi kan? Kita tahulah. Sebab kita dalam bidang ni. Yes. Bukan bidang menyondol, tapi dalam bidang. Betul. So kita tahu fakta-fakta yang di sebaliknya itu. Betul. Dan juga macam Abang Tesla, rasanya sekarang dah happy. Dan kita doakan dia bahagialah. Yes. Cuma Abang Sul lah, dia berakhir dengan perceraian. Abang Sul tu lah. Dan Abang Sul pula sekarang kata dengan nombor 2 pun popular juga. Entah apa. Tapi dia memang orang popular ni memang sering digosipkan kan. Yes. Betul. Benda yang tak ada pun jadi ada. So itulah Mi. Rasanya kita mengambil ketetapan bahawa apa yang Alif Tega ni buat tidaklah 100% betul dan tidak jugalah 100% salah. Yes. Dan ni cuma satu opinion kami berdua je lah. Macam tu lah. Tapi tu nak kutuk-kutuk lah. Nak kutuk kita, kutuk je lah. Nak melepaskan kemarahan. Ada dia kelakar tu, Alif Tega pun tak kenal dia. Dia pun tak kenal Alif Tega personally. Dia kutuk bakul-bakul macam saudara mara. Betul. Elakkanlah perkara-perkara yang macam tu. Tapi saya respect lah solidarity
para wanita bersama isteri Alif Tega tu. Saya lupa nama isteri dia siapa kan. Betul. Sampai tak silap saya, Datuk Vida pun buat video. Ya ke? Oh ya. Saya baru tengok tadi. Marah betul dia. Dia pun marah. Marah betul dia. Dia Datuk Vida, dia memang kena tahulah. Dia kena tengok lah kita punya podcast. Yes. Betul. Jangan simply marah dan tuduh. Okay. So kita rasa kita nak bacakan komen. Rasanya sempat ke tak sempat? Sempat je. Sempat je. Komen di YouTube Komen di YouTube yang kita sangat hargai di kalangan kita punya para penonton yang meletakkan komen. Tapi ni komen kita berada di dua tempat. Satu dekat short YouTube, satu lagi dekat actual video. Actual video kita. Loading pula internetnya. Sekejap Ini pakai internet mana ni? Okay, saya buka video pasal Melayu Malas. Ada 10 komen. Okay. Boleh bacakan. Melayu Malas. Video yang ini video yang minggu lepas. Agak menerima sambutan yang sangat menggalakkan. Betul. Di kalangan netizen. Malas tiada kaitannya dengan bangsa. Bangsa lain pun ramai yang pemalas. China dan India pun ramai malas dekat office bini aku. Sampai dia resign sebab terlalu beban banyak kerja yang bangsa lain malas nak belajar buat. Melayu, Cina, India sama je. Lagi Kemboja lebih kurang macam Melayu juga. Amin-PR EJ. Oh yo, pelik betul nama dia. Tak YouTube. Sebab nama sangat yang pakai nama Amin kan. Betul. Okay. Ada komen lagi? Kali ni Jimmy pula lupa ditanya khabar. Tapi macam dah tahu khabarnya. Siapa tu? Fikri Ismail 6104. Kita akan jawab. Okay. Muhammad Taib 3122. Sedang kamu nyenyak tidur sambil meranyih kekayaan. Sedang askar Melayu mengkang mata tak tidur. Sengkang mata tak tidur. Kok pasal askar. Saya rasa dia ni bekas prajurit. Iya, betul juga. Kita memang highly respect prajurit dan frontliner. Betul. Yang bertugas menjaga perbatasan negara. Rasanya saya dah reply kot. Nanti Muhammad Taib boleh baca dekat situ. Terima kasih. Kalau Melayu malas, hai Kemboja, siapa yang jaga Malaysia? Askar Melayu, terima kasihmu dilindungi. Oleh Muhammad Taib 3122 juga. Dua kali dia komen. Dua kali. Betul. Kita berpendapat dengan awak. Melayu tak malas. Jangan risau. Muhammad Faiz 9188. Ada satu ketika kita akan rasa malas. Betul. Ada satu ketika kita akan rasa malas. Terima kasih. Burn out macam yang saya cakap minggu lepas. Satu masa tu memang jam distance semua. Betul. Memang tak boleh buat apa dah. Terima kasih komen-komen yang diberikan dekat episod yang ke-7 Melayu Malas Kontroversi Malaysia Kemboja. Kalau siapa yang belum nonton, boleh tonton di YouTube dan di Spotify. Yes. Ya, dan kepada para pendengar juga kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana subscribe. Sebab subscribe itu percuma. Dan kita akhirilah kita punya podcast. Ada apa Mi nak tambah sebelum kita tutup podcast kita pada malam ini? Saya rasa kan ini bukan buat perempuan atau lelaki saja. Yes. I mean like both lah kan. Saya rasa better kita jaga tepi kain kita daripada kita jaga tepi kain orang dulu lah. Betul. Tapi dalam era media sosial ni tak boleh nak dielakkan. Mungkin saya lepas ni pula dituduh ada skandal, dituduh kahwin dua, dan saya kena menjawab lah sebab saya buka kisah saya di media sosial. Yes. So bila you dah buka dekat media sosial, you kena jawab lah. Kita kena bersedia lah dengan apa yang datang. Betul. Saya orang kata kita agree to disagree lah pasal apa soal monogami dan polygami ni kan. Tapi kalau boleh selesaikanlah dengan komunikasi. Tunjang dia adalah komunikasi. Betul tak? Betul. So kita minta maaf kalau ada gangguan audio. Yes. Sebab pada part 1 tadi kita bincang, tiba-tiba hujan datang lebat. Hujan lebat sangat. Nak sync audio dan nak cuci audio ni akan mengambil masa yang sukar lah. Sukar. Tapi tak apa, kita cuba. Kita cubalah, okay. Kita cuba sehabis baik. And then stay tuned untuk podcast Aneh juga yang dah telah episod. Yes, yang betul. keluar episod keempat. Yes. So leave comment dan like kita punya video, dan kita jumpa lagi dalam podcast yang ke-9. Yes. InsyaAllah minggu dah hadapan. Okay, bye-bye.